A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam episod ke-9 program Hayatul Quran, Quran Live, hidup bersama Al-Quran. Pada hari ini 26 Februari bersamaan 14 Rejab 1442 Hijrah, Masya Allah, hanya tinggal 46 hari sahaja lagi. 46 hari sahaja lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Tak lama dah para penonton yang dirahmati Allah. Kita akan menyambut bulan yang dimuliakan kerana Al-Quran. Masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi seperti biasa, program Quran Live, Hayatul Quran, hidup bersama Al-Quran akan dimulakan dengan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Pada episod ke-9 kali ini, kita akan mendengar bacaan daripada Syekh Abdullah Subhimari, surah Al-Baqarah ayat 58 hingga ayat 61. Dengarkan bacaan daripada Mudir Akademi Nasyr Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada episod yang lepas kita dah sama-sama mendengar kisah satu demi satu nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Bani Israel. Jadi episod kali ini, episod ke-9, kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Maksud ayatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman setelah mereka keluar daripada padang pasir itu, masuklah kamu ke bandar ini
yakni Baitul Maqdis, kemudian makanlah daripada benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami. Nescaya akan kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang yang berbuat baik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ceritanya begini. Bani Israel ini telah menolak untuk berjihad, untuk masuk ke tanah suci, yakni Baitul Maqdis, ketika mana mereka tiba daripada Mesir bersama Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan mereka untuk masuk tanah suci yang merupakan warisan nenek moyang mereka, iaitu Israel, Nabi Yaqub alaihi salam. Juga untuk memerangi kaum Amalek yang kafir. Namun mereka menolak. Mereka bersifat lemah dan lesu. Jadi akibatnya Allah Subhanahu wa taala telah campakkan mereka di tengah-tengah padang Sahara. 40 tahun lamanya mereka sesat di padang tih. Ini disebut dalam tafsir Azhar oleh Buya Hamka. Ini adalah satu hukuman. Hukuman sebab mereka tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak berani masuk ke negeri yang telah dijanjikan itu. Tetapi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sungguh pun 40 tahun mereka berada di padang belantara yang kering itu, mereka selalu ditudungi dengan awan. Kalau tidak, Masya Allah, nescaya habis matilah mereka kerana teriknya panas di padang pasir tersebut. Inilah satu rahmat Tuhan yang mereka terima walaupun ketika itu mereka sedang dihukum. Sepatutnya mereka mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian pada masa yang sama, mereka diberi makan manna wa salwa, sebagaimana yang telah kita dengar huraian tafsir ayat tentang manna wa salwa dalam Mushaf Mufiq pada episod yang lepas. Setelah mereka dikeluarkan dari tempat mereka dijadikan hamba, iaitu di Mesir, dan kemudian dijanjikan kepada mereka tanah-tanah pusaka nenek moyang mereka, iaitu bumi Kan'an dan tanah-tanah Mesopotamia yang sekarang ini adalah Palestin dan sekelilingnya. Namun masuk ke sana bukan dengan berlenggang, melainkan memerlukan perjuangan. Kepada mereka diperintahkan bagaimana cara untuk menakluk sebuah negeri. Masuk menakluk sebuah tempat, masuk menakluk negeri dengan budi yang baik, dengan tunduk merendah diri, bukan dengan rasa sombong, dengan rasa diri gah dan seterusnya menyakitkan hati orang lain. Tidak. Sebaliknya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikurniakan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucaplah perkataan yang baik, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat contoh teladan yang diberikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakluk semula Mekah, setelah 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam diusir dari negeri itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dengan muka yang tunduk sampai tercecah kepala baginda kepada leher unta yang bernama Al-Qashwa. Tidak ada perasaan bongkar, tidak ada perasaan sombong. Ini disebut oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Berbalik kepada kisah Bani Israel tadi. Peristiwa ini terjadi setelah mereka berjaya keluar daripada padang pasir. Setelah 40 tahun mereka dihukum di padang tih itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan negeri itu untuk mereka pada petang hari Jumaat yang mulia.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka masuk ke pintu negeri itu, iaitu Baitul Maqdis, sambil bersujud sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka, iaitu berupa satu kemenangan, berupa satu pertolongan kembali ke negeri mereka serta selamatnya mereka setelah tersesat di tengah-tengah padang Sahara. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minggu lepas saya ada share sedikit ilmu mutasyabihat berdasarkan kitab Dalilul Huffaz fi Mutasyabihil Alfaz. Jadi hari ini saya nak share juga ayat yang kita sedang bincangkan sekarang, iaitu ayat 58. Jika kita perhatikan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 58 yang kita sedang bincangkan. Manakala dalam surah Al-A'raf ayat 161 ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Baik, dalam surah Al-Baqarah, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ, masuklah ke dalam pintu gerbang dengan tunduk, dengan sujud, merendah diri dan berkatalah hittah, yakni bebaskan kami daripada dosa, yakni mohonlah keampunan kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf terbalik, didahulukan dengan mohon keampunan dahulu, baru masuk ke dalam pintu gerbang tersebut dengan tunduk, sujud atau rendah diri. Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada. Ini surah Al-A'raf. Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada. Surah Al-Baqarah tadi didahulukan masuk ke pintu gerbang dahulu, baru berkata khittah. Wadkhulul baba sujadan wa qulu khittah. Dan seterusnya, ayat seterusnya, naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Ini surah Al-A'raf. Kenapa digunakan perkataan khati'atikum? Naghfir lakum khati'atikum, nescaya kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Digunakan perkataan khati'atikum. Jika kita perhatikan, digunakan perkataan di sini mempunyai huruf hamzah. Jika kita perhatikan nama surah Al-A'raf, ada huruf hamzah pada nama surah Al-A'raf. Jadi perkataan yang digunakan di sini juga mempunyai huruf hamzah. Naghfir lakum khati'atikum. Manakala dalam surah Al-Baqarah tiada huruf hamzah pada nama surah Al-Baqarah. Jadi perkataan yang digunakan di sini, naghfir lakum khatayakum, nescaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Khatayakum tanpa huruf hamzah. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pula pahala orang yang berbuat baik. Dalam surah Al-A'raf tiada huruf wa, tanpa dan wa. Sanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ini adalah salah satu daripada ilmu mutasyabihat berdasarkan kitab Dalilul Huffaz fi Mutasyabihil Alfaz. Ilmu ini sangat membantu para penghafaz Al-Quran untuk mengelakkan kekeliruan ketika mana mereka menghafaz, untuk mengelakkan kekeliruan ketika mana mereka mengulang hafazan mereka. Tadi kita dah teliti perbezaan susunan pada surah Al-A'raf dan surah Al-Baqarah pada ayat yang berbunyi wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Masuklah ke dalam pintu gerbang dengan tunduk, sujud, merendah diri dan berkatalah hittah. Apa itu hittah? Berkata hittah. Apa itu hittah? Jadi, jom kita lihat makna kalimat yang terdapat dalam Mushaf Mufiq. Mushaf Mufiq. Okey. Hittah ini berasal daripada perkataan hatta. Bermaksud meletakkan, menempatkan, jatuh, menurunkan dan merosot. Manakala al-hattu adalah setiap yang diturunkan daripada atas atau daripada belakang. Apabila dinisbahkan kepada dosa, hatta bermaksud meringankan sesuatu yang memberatkan di belakang manusia, iaitu dosa.
Jadi berdasarkan ayat ini, wa qulu hittah, bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, dalam keadaan tunduk dan memohon pengampunan taubat, memohon Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa mereka. Selain itu, ia juga merujuk makna tahlil, iaitu la ilaha illallah, kerana orang yang mengucapkan kalimah tahlil ini akan digugurkan dosa. Makna kalimat yang saya bacakan daripada Mushaf Mufid ini diambil daripada kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, makna ayat ini adalah mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka memperoleh kemenangan, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Selain itu, mereka perlu mengaku dosa-dosa yang telah dilakukan dan mohon ampun ke atasnya, mensyukuri nikmat serta bersegera melakukan perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya, sungguh Dia yang Maha penerima taubat. Surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Sebahagian sahabat menafsirkan, yakni ayat ini menunjukkan dengan banyak berzikir, banyak beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mendapat pertolongan, ketika mana mendapat satu kemenangan. Sedangkan Ibnu Abbas pula menafsirkan ini sebenarnya merupakan pemberitahuan akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Juga hal ini dibenarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ayat seterusnya pula, ayat 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintahnya dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan sebuah hadis. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila li bani Israil, dikatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujada wa qulu hittah, masuklah pintu gerbang itu dengan bersujud dan katakanlah hittah, yakni bebaskanlah kami daripada dosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Fadakhalu, maka mereka pun masuk, yazhafuna ala stahihim, dengan berjalan merangkak mendahulukan punggung mereka. Fabaddalu wa qalu habbatun fi sya'rah, lalu mereka menggantikan dengan mengatakan habbatun fi sya'ratin, yakni bijian di dalam gandum. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kesimpulan daripada apa yang dikemukakan oleh para mufassirin berdasarkan kepada konteks ayat ini, mereka menggantikan perintah Allah secara perbuatan dan ucapan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke pintu gerbang itu dalam keadaan sujud atau tunduk rendah diri, namun mereka masuk dalam keadaan merangkak dan undur ke belakang mendahulukan punggung mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkata hittah, mohon keampunan kepada Allah. Namun mereka menggantikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan berkata hintah, bererti mereka minta gandum daripada ilahi. Dalam tafsir Azhar menyebut, ertinya bukanlah mereka ini menundukkan kepala dengan penuh rendah hati kepada Tuhan sebab mereka dapat menakluki negeri itu, namun mereka hanya ingat berapa puluh karung gandum yang akan mereka dapat dengan merampas kekayaan penduduk yang akan mereka takluk.
Dalam tafsir Ibn Kathir menyebut ini merupakan puncak keingkaran mereka. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mereka azab dan siksaan disebabkan kefasikan mereka, disebabkan mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu dia berfirman, فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu bala bencana siksaan daripada langit disebabkan mereka sentiasa melakukan kefasikan, iaitu menderhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berehat seketika, bertemu lagi selepas ini pada ayat yang seterusnya, insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali semula dalam program Hayatul Quran, Quran Live, hidup bersama Al-Quran. Jadi kita pergi ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat 60. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam memohon supaya diberikan air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu dia pun memukulnya. Maka terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap puak dalam kalangan mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Dalam tafsir Al-Azhar menyebut, dalam perjalanan yang jauh, mereka bertemu dengan padang belantara yang kering dari air. Bani Israel kelang kabut, mengomel, merungut, melepaskan kata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam yang menunjukkan jiwa mereka kecil. Mengapa kami dibawa ke tempat ini? Mengapa kehidupan kami yang senang, cukup air di Mesir, disuruh untuk ditinggalkan Mesir dan dibawa ke tempat yang kering ini? Apa kami ini disuruh untuk mati? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Bani Israel dalam ayat ini, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan dengan mengkabulkan doa Nabi Musa alaihi salam ketika mana Nabi Musa alaihi salam memohon air untuk kalian. Aku pun segera mempermudahkan dan aku mengeluarkan air bagi kalian daripada sebuah batu. Aku pancarkan daripada batu itu 12 mata air. Masing-masing suku atau puak kalian daripada Bani Israel memiliki mata air masing-masing yang sudah diketahui. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana rahmat dengan turunnya manna wa salwa diperintahkan juga kepada mereka agar nikmat ini diterima dan disyukuri. Kalau bukan dengan mukjizat, kalau bukan kerana kurniaan daripada Allah, mereka tidak akan mendapat air di tempat sekering itu, padang pasir yang begitu tandus, masya-Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kamu daripada rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu bertebaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Disebut dalam tafsir Al-Azhar,
diingatkan kembali kepada Bani Israel. Begitu besar nikmat Tuhan kepada mereka. Dan diperingatkan juga kepada manusia umumnya, diperingatkan kepada kita semua. Janganlah setelah nikmat demi nikmat kita peroleh, kita lupa kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Allah yang mengurniakan kita segala nikmat. Kemudian kita berbuat kerosakan, kita langgar perintah Allah dan kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jangan hanya mengomel, jangan hanya merungut apabila kita kekeringan nikmat. Dan jangan pula kita menyombong, kita meninggi diri, kita rasa diri kita hebat apabila kita dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa, para penonton yang dirahmati Allah. Segala apa yang kita miliki adalah hanya pinjaman. Semuanya adalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita didik hati kita sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Kita lazimi lidah kita sentiasa berzikir, sentiasa istighfar, bertaubat dan dengan taubat nasuha. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para penonton yang dirahmati Allah, para penonton yang memiliki Mushaf Mufiq, jika anda buka halaman ke-9, anda akan dapati makna kalimat kedua untuk ayat 60 ini, iaitu perkataan infajarat, iaitu daripada ayat fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maksudnya, maka terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Perkataan infajarat ini berasal daripada perkataan fajara, bermaksud terbukanya sesuatu. Infajara pula bermaksud menyembur keluar, meletus, meledak atau memecah keluar. Semua makna ini mengandungi makna kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi berdasarkan ayat ini, infajara dinisbahkan kepada air yang membawa makna terbelah lalu memancar atau mengalir, yakni menyembur air dengan deras. Infajara ini sama maksud dengan inbajasa. Namun yang membezakan inbajasa, ledakan air yang pertama kali keluar dan lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan infajara. Manakala infajara ini adalah ledakan air yang lebih besar, luas dan lebih deras. Dalam tafsir Ibnu Kathir disebut kisah yang diceritakan ini hampir sama dengan kisah yang terdapat dalam surah Al-A'raf. Namun surah Al-A'raf diturunkan di Mekah. Jadi penceritaannya mengenai Bani Israel ini digunakan dhamir kata ganti diri yang ketiga, nya, mereka dan sebagainya. Sebab dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang telah dia lakukan kepada Bani Israel. Sedangkan kisah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini pula surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah sebagaimana yang kita ketahui. Jadi ayat ini memang ditujukan kepada Bani Israel yang ada di Madinah ketika itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 160 disebut فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Dalam surah Al-A'raf menggunakan lafaz inbajasa, pancaran mata air yang pertama kali keluar, maka tepatlah penggunaan lafaz infajara dalam surah Al-Baqarah yang membawa makna pancaran air yang lebih besar, lebih luas dan lebih deras. Jadi lafaz yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ini menunjukkan permulaan pemancaran air ini ada pada ayat yang lain. Masya Allah. Ini saya ambil daripada tafsir Ibnu Kathir. Wallahu a'lam. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita berpindah ke ayat seterusnya iaitu ayat 61, jom kita buka Mushaf Mufiq. Bahagian bawah sekali ada Atlas Al-Quran Uyun Nabi Musa alaihi salam. Ini merupakan salah satu keistimewaan daripada 40 perincian ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq ini, yang mana disertakan dengan QR code. Kita boleh ambil handphone bagi mana-mana para penonton yang handphonenya ada QR code reader, boleh terus
boleh terus scan QR code yang disertakan di bahagian atlas Al-Quran ini. Anda akan dibawa ke lokasi uyun Nabi Musa AS. Saya bacakan fakta yang terdapat di bahagian atlas Al-Quran ini. Rentetan daripada kisah yang diceritakan daripada ayat 60 surah Al-Baqarah ini, ketika Nabi Musa AS meminta air untuk kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Musa AS supaya baginda memukul sebongkah batu. Lalu batu tersebut memancarkan air. Maka terkenallah sehingga sekarang 12 mata air, atau di Mesir dikenali dengan namanya Uyun Musa, yang terletak 20 km ke arah selatan terowong Ahmad Hamdi di selatan Sinai. Ada yang menyatakan ia dalam bentuk telaga, dan ada pula yang menyatakan ia satu batu besar yang terdapat 12 punca mata air. Fakta yang saya baca daripada Mushaf Mufiq ini diambil daripada kitab Atlas Al-Quran oleh Syauqi Abu Khalil. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke ayat seterusnya. Maksud ayat yang ke-61 artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan, kami dah jemu dengan satu makanan sahaja. Oleh sebab itu, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang tumbuh di bumi, berupa sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Dalam tafsir Azhar menyebut, ini menunjukkan kecilnya jiwa Bani Israel dan manjanya mereka. Mereka telah diberi jaminan makanan yang baik. Mereka telah dikurniakan manna wa salwa. Seperti yang kita telah bincang episod yang lepas, manna ini adalah sejenis madu dan salwa ini adalah daging burung yang empuk, lazat, enak dan sedap. Dengan kurniaan Allah ini, mereka tidak perlu bersusah payah cari makanan pada tanah yang kering kontang, tanah yang tidak subur. Tanah yang mereka duduk sekarang adalah tanah yang tidak boleh bercucuk tanam. Akan tetapi mereka tak tahan. Mereka jemu. Mereka ini tidak bersyukur. Mereka lupa kenapa mereka dipindahkan daripada Mesir. Kita dah hurai panjang dalam episod yang lepas. Mereka dikeluarkan daripada Mesir. Mereka telah bebas dan diselamatkan daripada kekejaman dan kezaliman Fir'aun. Masya Allah. Mana perjuangan mereka menuju satu tempat yang bahagia? Lalu mereka mengeluh. Mohonlah untuk kami kepada Tuhan engkau, wahai Musa, supaya dia keluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Kami jemu. Kami nak perubahan makanan, bukan mana ke mana, salwa ke salwa. Kami nak sayur, timun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Mendengar permintaan itu, Nabi Musa AS menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan sesuatu yang lebih baik? Mengapa Nabi Musa AS berkata demikian? Mereka minta sayur-sayur demikian kerana mereka teringat makanan mereka tak kala mereka masih tinggal di Mesir. Ada mentimun, bawang putih, kacang dal, bawang merah. Akan tetapi, ketika di Mesir, bagaimana suasana dan kehidupan mereka ketika itu? Mereka ditindas. Mereka hidup di bawah kezaliman dan kehinaan. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat kepada mereka, meninggalkan negeri itu menuju ke tanah yang telah dijanjikan dengan kuasa dan keperkasaan. Namun kerana mereka pengecut, mereka ditahan di padang teh, di tengah-tengah padang Sahara selama 40 tahun. Namun hukuman mereka dalam keadaan makanan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini adalah satu teguran yang keras dan kecaman terhadap tindakan mereka. Maksud ayat ini, Musa berkata, adakah kamu mahu menukar dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, lebih rendah, kurang baik? Padahal ketika itu mereka berada dalam kehidupan yang enak, dipenuhi dengan makanan yang lazat, sedap, baik dan bermanfaat untuk mereka. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke salah satu bandar, maka pasti di sana kamu boleh mendapati apa yang kamu minta itu.
Jika kita lihat dalam Mushaf Mufiq, bahagian tafsir ayat diterangkan perkataan misran adalah kata tunggal, jamaknya adalah amsar yang bermaksud kota-kota. Namun Ibnu Jarir menyatakan yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut adalah negara Mesir itu sendiri. Namun lebih kuat mengatakan bahawa ia adalah salah satu daripada kota-kota yang ada pada masa itu, kerana Nabi Musa AS menyuruh umatnya, yakni Bani Israel, untuk dapatkan makanan yang mereka minta itu, dan ia mudah didapati di kota tersebut. Dalam tafsir Ibnu Kathir pula menyebut Nabi Musa AS berkata kepada mereka, makanan yang kalian minta itu bukanlah satu hal yang sukar atau susah untuk diperoleh. Bahkan banyak boleh dijumpai di kota-kota mana sahaja yang kalian datangi. Dan kerana rendah dan banyaknya makanan tersebut, tidak setanding untuk aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya permintaan yang mereka minta itu sebenarnya berbentuk kesombongan dan tanda kufur nikmat yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Lalu ayat seterusnya bermaksud, lalu ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka pulang dengan membawa kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir Al-Adhar menyebut kehinaan ini ialah hina akhlak, hina jiwa, tidak ada cita-cita yang tinggi, jatuh harga diri, padam kehormatan diri, jatuh moral mereka. Apabila diri sudah hina, nescaya rendahlah martabat mereka. Mereka menjadi miskin. Lalu disebut penyebab utama. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka selalu kufur, mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, mereka ingkar perintah-perintah Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kekuasaan Allah. Dan mereka membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain-lain tanpa ada alasan yang benar. Membunuh sesama manusia itu tidak patut. Apatah lagi mereka ini berani mengangkat senjata membunuh para nabi yang membawa dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Menurut riwayat yang ditulis dalam tafsir Al-Adhar, tidak kurang daripada 70 orang nabi yang telah mereka bunuh. Inilah akibat daripada jiwa yang telah jahat kerana meninggalkan iman. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi disebabkan mereka ini selalu menderhaka, mereka pula sentiasa melampaui batas. Dalam tafsir Ibnu Kathir menyebut, ini merupakan alasan lain mengapa mereka sentiasa diberi balasan seperti itu, yakni kerana mereka sentiasa berbuat maksiat. Mereka selalu bersikap melampaui batas. Maksiat itu adalah melakukan berbagai larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan melampaui batas ini ialah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua dijauhkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang membuat maksiat. Dijauhkan daripada kita dan ahli keluarga kita tergolong dalam golongan orang yang melampaui batas, orang-orang yang melanggar perintah Allah. Sebaliknya, sama-sama kita usahakan untuk mendekatkan diri kita, ahli keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah amal salihat kita semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, moga-moga perkongsian pada hari Jumaat penuh barakah ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita perbanyakkan istighfar, kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sempurnakan bacaan surah Al-Kahfi. Boleh ikut siaran langsung bacaan surah Al-Kahfi di page Nasyr Quran, Facebook page Nasyr Quran.
segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon tuan-tuan guru yang menonton siaran langsung pada hari ini, jika terdapat sebarang kesilapan, jika terdapat sebarang kesalahan dalam menafsir ayat-ayat suci Al-Quran ini, mohon untuk ditegur. Saya dan kita semua akan terus menuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.